Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So, kepada korang yang masih baru lagi di Hey Shadows Channel, Shadows banyak berkongsikan kisah seram, kisah misteri dan juga kisah sihir yang berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright gang bayang semua, untuk memberikan kelainan pada kisah-kisah seram di Hey Shadows Channel, Shadows membawakan satu series baru, iaitu series Ghospital. So di mana Shadows akan kongsikan pengalaman seram yang dialami oleh mereka ketika di hospital. So untuk episod pertama pada hari ini, Shadows bakal kongsikan dengan korang satu pengalaman aneh dan seram yang berlaku kepada Sherin semasa menjaga mendiang ibunya di sebuah hospital yang terletak di Ipoh. So kalau korang nak tahu apa yang telah berlaku pada Sherin, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram series Ghospital pada hari ini. Kita roll intro dulu. Let's go. So kisah kita bermula ketika Sherin dan keluarganya berada di emergency ward di Hospital Raja Permaisuri Bainon, di mana ibu Sherin telah dibawa akibat terkena serangan angin akmar. So pada mulanya ibu Sherin ini telah dimasukkan ke hospital yang terletak di Gerik. Namun disebabkan kekurangan doktor pakar, jadi ibu Sherin ini terpaksalah dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainon yang terletak di Ipoh. So pada hari pertama ibu Sherin berada di hospital tersebut, ibunya dijaga oleh adik si Sherin ni lah, dan Sherin mula bermalam di hospital tersebut pada malam kedua. So selama 2 malam Sherin berada di hospital tersebut, tiada apa-apa insiden yang pelik mahupun aneh yang berlaku kepada Sherin. Lain ceritanya pula pada malam ketiga. So pada malam ketiga itu patutnya giliran kakak ibu si Sherin ni yang bermalam di hospital. Namun disebabkan hal-hal tertentu, makcik Sherin tak dapat bermalam di hospital tersebut. So si Sherin ni end up bermalam 1 hari lagi di hospital tersebut. So selalunya Sherin akan berada di hospital tu dekat sebelah petang macam tu lah, dalam pukul 6 macam tu lah, lebih kurang lah, right? Sebab urusan kerja. So pada petang itu, kelihatan saudara mara si Sherin ni melawat ibunya sampailah dekat pukul 8 ke pukul 9 malam macam tu, di mana saudara mara si Sherin ni pun pulanglah sebab masa melawat pun bakal berakhir. So selepas pulangnya saudara mara si Sherin ni, time tu masih dalam pukul 9 macam tu lah, kawasan ward tersebut masih lagi dalam keadaan riuh dan berpusu-pusu di ward kecemasan. So apabila jam menunjukkan pukul 12.30 malam macam tu, barulah keadaan ward terasa lebih sunyi dan adalah macam aura keseraman macam tu. Dan disebabkan keletihan, Sherin tertidur di sisi ibunya yang terlantar hanya bergantungkan pada mesin sokongan hayat. Alright, so tengah Sherin lena dibuai mimpi, Sherin dikejutkan oleh nurse yang datang untuk tukar lampin ibunya dan menyuruh Sherin untuk keluar sebentar, sementara nurse membersihkan ibunya. So sambil menunggu Sherin dilanda kebosanan, tidak tahu nak lepak area mana, Sherin pun pergilah lepak dekat tepi lift sebab ada kerusi yang panjang, plus ada juga Pak Gad dekat situ. So tak adalah terasa sunyi ataupun bosan sangat lah. Kalau apa-apa boleh sembang dengan Pak Gad tu. So itulah fikir Sherin ketika itu. Ketika Sherin sedang rileks santai di kerusi itu, tiba-tiba telinga Sherin disapa bunyi orang mengilai macam tu tau. Lalu macam sebelah telinga macam tu tau. So Sherin pun cubalah positifkan minda dia, berfikiran mungkin ada orang tengok cerita seram pada ketika itu. Tapi bila difikirkan balik lah dekat area hospital tengah-tengah malam dia tu, mana ada televisyen, and siapa yang nak tengok TV pagi-pagi, buta kan. Plus channel dekat hospital tak adalah nak kata channel gempak mana pun. Namun begitu, bunyi mengilai tu makin sayup dan Sherin dah mula rasa cuak dah. Yang pelik, Pak Gad yang ada bersama dengan Sherin ni boleh pula tidur lena mat. Mungkin dia dah biasa kot dengan gangguan tersebut. 5 minit selepas tu bunyi mengilai tu pun hilang. 5 minit kalau ikutkan lama mat, tak, bukan sekejap weh. Alright, contoh macam aku content creator, bila aku edit konten yang 5 minit memang lama.
Alright, nampak je sekejap. Okay, so berbalik kepada cerita. So tidak lama lepas tu datang pula bunyi tapak kaki naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga. So si Sherin ni fikir kot-kot lah doktor ataupun nurse yang menggunakan area tangga tersebut. So si Sherin pun beranikan diri untuk intai dekat tangga, tapi sayang tiada siapa pun yang naik tangga pada masa itu. Berani Mat. Memang aku cakap berani kau tahu. Dia nak tahu siapa yang guna tangga tu. Kalau Shadows memang tak lah, lantak lah bunyi apa sekalipun kan, memang Shadows takkan mendekati pun. Dalam hospital lah, tak apalah, terima kasih sajalah. Okay, so Sherin berasa hairan dan pelik, lalu membuat keputusan untuk turun dekat area bawah, dekat kawasan lobi, sebab dia rasa macam tenang, selamat sikit lah, tak ada lah gangguan-gangguan yang pelik. So Sherin pun tekanlah butang lift, dan sementara menunggu lift tu sampai, Sherin terdengar ada bunyi yang datang daripada salah satu ward yang tertutup rapi, siap dengan rantai besi. Dan apa yang pelik, Sherin nampak seperti kelibat nurse sedang jaga pesakit dalam ward berkunci tu. Dan apabila Sherin pejam mata dia, dan bila dia buka matanya balik, dia tak nampak apa-apa pun dalam ward berkunci tu. So korang bayang semua. Bayang semua keadaan ataupun situasi kalau korang berada dalam situasi macam tu. Menyeramkan Mat. Hospital ni, bila aku cakap pasal hospital ni, macam benda boleh berlaku Mat. Okay, so Sherin hanya beranggapan yang dia ni dah terlalu letih dan start nampak benda-benda pelik, dan fikir itu semua hanyalah mainan minda, takkanlah ada hantu kan. So semua tu hanyalah informasi positif yang si Sherin masukkan ataupun cuba menyedapkan perasaan takutnya pada ketika itu. Dan tidak lama lepas tu lift pun sampai dan Sherin pun berasa lega lah. Namun ketika dia dalam perjalanan turun, tiba-tiba lift tu berhenti di satu tingkat, di mana tingkat tu kelihatan gelap semacam tau. Hanya menyala lampu emergency. So jantung Sherin pada ketika itu dah start berdegup laju lah. So cepat-cepatlah si Sherin ni cuba untuk tutup pintu lift tersebut. So selepas pintu lift tersebut dah tutup, dan biasa-biasalah turunlah, sambung turun balik lah. Tapi sekali lagi lift tu berhenti, dan insiden yang sama berlaku kepada Sherin. So Sherin pun berhenti di tingkat yang sama di mana dia berhenti tadi tau. So Sherin time tu terfikir, kenapa ni? Biar betul apa yang aku dengar nampak ni kan? Ke aku tengah mamai ke atau mimpi ke? Sherin sampai mencubit tangannya sebab disangkakan yang dia bermimpi. Namun tidak, alright? Dia tak bermimpi pun, itu memang reality. Dan sekali lagi Sherin menutup pintu lift tersebut, dan lift tu pun macam biasa sambung turun balik. Sekali lagi lift tu berhenti, dan kali ni apabila lift pintu itu terbuka, Sherin pada waktu ni nak menjerit, ada nak menangis pun ada, sebab lift tersebut berhenti di tingkat yang sama. Dan Sherin tekan butang untuk tutup pintu tu, tapi tiap kali pintu tu nak tertutup, dan bila Sherin pandang luar lift, alangkah terkejutnya Sherin apabila dia nampak satu susuk tubuh yang mengerikan menghampiri lift tersebut. Dan pada masa itu jugalah Sherin terdengar suara mengilai yang dia dengar tadi. Dan Sherin time ni dah menangis-nangis dah, cuba tekan butang pintu lift tu untuk tutup pintu, dan akhirnya pintu tu kelihatan dalam proses nak tutup tau. And tak tahu kenapa bila time saat tu dalam ketakutan, Sherin nampak je pintu tu slow je nak tutup tau. And makhluk tu dah makin mendekati. Dan saat itulah apabila Sherin nampak yang makhluk tu berlari ke arah lift tersebut dengan begitu laju. Sherin terus terduduk memeluk diri dia sambil menutup mata. Kemudian dia rasa sesuatu telah memegang tangannya dan menggoncangkannya. Dan Sherin menjerit, biarkan aku. Time ni mata dia masih tertutup sebab dia takut sangat, tak nak pandang mana-mana. Dan Sherin terdengar suara, Cik okey ke ni? Kenapa ni? Dan Sherin pada ketika itu dalam keadaan ketakutan, perlahan-lahan Sherin membuka matanya dan melihat seorang nurse yang berada di depannya.
Dan Sherin rupa-rupanya dah sampai di kawasan lobi. Sherin nampak adalah beberapa orang di depan pintu lift sedang melihat apa yang tengah berlaku pada ketika itu. So Sherin pun terus bangun, lap air matanya dan keluar dari lift tersebut akibat malu dengan apa yang telah terjadi. So Sherin mula berasa lega dengan suara riuh bunyi ambulans membawa pesakit. Lalu Sherin pun buat keputusan untuk tidur di kawasan lobi akibat terlalu risau akan pengalaman yang telah dia alami ketika on the way turun ke bahagian lobi. So kalau dia takut kalau time nak naik balik tu insiden yang sama berlaku, so dia decide tu no way, I'm not going up there again. So selepas berlega-lega dekat kawasan lobi, jam pun telah menunjukkan pukul 4.30 pagi. So Sherin pun decide untuk ke kedai 24 jam berhampiran dengan hospital untuk membeli makanan ringan. So selepas itu Sherin pun rasa mengantuk sangat dah tau, sebab all this time sebab sepanjang malam tu dia tak tidur betul-betul lagi tau. So end up Sherin decide untuk baring dekat kerusi panjang di lorong menghala ke rumah mayat ataupun bilik mayat lah. And ketika Sherin nak lelapkan mata dia, tiba-tiba dalam keadaan separa sedar, Sherin ternampak macam ada kelibat pesakit sebab nampak baju hospital berwarna hijau tu, tapi dia tidak pasti apa yang dia nampak sebab tengah mengantuk. Lalu Sherin amati kelibat tadi dan alangkah terkejutnya apabila kelibat yang Sherin nampak tu seiras dengan wajah ibunya. So kelibat tu memandang Sherin serta melambai-lambai kepadanya. Dan ketika Sherin berbaring di kerusi tu, 1001 persoalan menerjah mindanya. Bukan ke ibu aku dalam keadaan tak sedar diri? Macam mana boleh merayau-rayau dekat kawasan lobi semua benda? Lagipun dah lewat malam, takkanlah masih ada pesakit yang masih lagi merayau time lewat-lewat malam macam ni? Okey, sebab itulah semua fikiran ataupun benda-benda yang cuba Sherin isikan dalam minda dia, sebab Sherin ni dalam keadaan yang teramat ketakutan akibat pengalaman yang dia alami tadi tau. So si Sherin pun dah malas nak fikir semua benda tu, dia pun decide untuk sambung tidur lah. Dan ketika Sherin sedang tidur, terdengar bunyi tangisan yang datang dari lorong ke arah bilik mayat tu. Kesian saya Sherin, sumpah kesian gila. So si Sherin kembali terpacak bangun, terkejut mendengar tangisan tadi. And time tu Sherin dah risau dah, terbayangkan makhluk yang dia nampak time nak turun dari lift tu. Namun Sherin tak nampak apa-apa pun. Dia tak nampak apa-apa kelibat ataupun bayangan lah. Sedang cerita macam tu. So Sherin hanya fikir mungkin sebab bilik mayat, so normal lah kot ada orang menangis, ada keluarga yang datang untuk sahkan mayat ke apa ke. So Sherin pun sambunglah lelapkan matanya sampailah matahari terbit. Dan ketika Sherin masih lagi tidur, tiba-tiba phone dia berdering tau. Sherin terfikir siapa pula lah call aku pagi buta kan. Dah lah mengantuk gila kan, dah satu malam tak tidur. Semak mat. Tapi panggilan tersebut merupakan panggilan yang amat menyedihkan. Sebab panggilan tu datang dari nurse yang menjaga ibunya dan disuruhnya Sherin untuk naik ke ward ibunya. Dan apabila Sherin tiba di ward ibunya, dan Sherin pun diberitahu berita yang amat menyedihkan, iaitu ibunya telah meninggal dunia disebabkan komplikasi dari serangan angin akma. So Sherin pun merasa sungguh sedih dan kecewa disebabkan dia takut untuk naik balik. Dia tak dapat bersama dengan ibunya ketika detik-detik hayat ibunya. So end up Sherin hanya mampu menahan perasaan sedihnya, membagi tahulah semua ahli-ahli keluarga tentang kematian ibunya. Namun sampai ke hari ini ia menjadi satu tanda tanya buat Sherin. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Kenapa Sherin diganggu oleh entiti yang misteri dan kemudiannya dipernampakkan kelibat yang seolah-olah wajah ibunya? So adakah ibunya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sherin buat kali terakhir? Itu kita tak tahulah kan. Tapi itulah apa yang dipikirkan oleh Sherin. Namun Sherin hanya anggap semua yang telah berlaku ada sebab-sebab yang tertentu. Tapi apakah sebab tu? Tiada siapa pun yang tahu.
So begitulah kisah series Ghost Peter yang Shadows bawakan, satu series yang baru yang Shadows perkenalkan dalam Shadows channel, dan Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang consider first episode ni yang Shadows bawakan ataupun kongsikan pada hari ini. So seperti biasa, Shadows harap korang semua boleh tekanlah butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang pada Shadows. And Shadows juga ingin berterima kasih kepada semua geng bayang yang hadir pada hari ini dan tak pernah jemu menyokong Shadows channel. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas jasa baik korang. Alright, so macam biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum semua, take care, bye bye guys, ciao.